Assalamualaikum, saya Faris daripada Palatologist Travel and Tour, dunia untuk diteroka. Untuk pengetahuan anda, kami merupakan agensi pelancongan yang akan menawarkan pakej percutian dan pelancongan yang bertaraf dunia kepada anda. Tanpa membuang masa, kami ingin mempromosikan kepada anda pakej percutian 9 hari 6 malam di Eropah dengan harga RM3,999 Malaysia. Untuk lebih spesifik, kami akan membawa anda ke negara yang paling berpengaruh di dunia, iaitu United Kingdom. Tahukah anda terdapat 69 negeri yang berada di dalam United Kingdom? Dan salah satu negerinya adalah London. Baiklah, terima kasih Encik Faris untuk pengenalan serta promosi yang ditawarkan oleh syarikat. Seterusnya, saya Fikri Suhairi akan menyentuh mengenai sejarah London United Kingdom serta bagaimana terjadinya Islam di negara Pulau Barat ini. Terbentuknya United Kingdom adalah merangkumi ke seluruh Great Britain, di mana di bawah naungannya terdapat Scotland, England, Wales dan juga Ireland Utara. London pula merupakan ibu negara United Kingdom yang terletak di England, di mana terletaknya naungan Buckingham Palace, iaitu di bawah Queen Elizabeth II yang memerintahnya. Thames di tenggara England di hulu muara 80 km ke laut utara, ia telah menjadi pendapatan utama selama 2 milenium. Kota London teras purba dan pusat kewangannya diasaskan oleh orang Rom sebagai Londinium dan mengekalkan sepadan berhampiran dengan sepadan zaman pertengahan. Orang pertama Islam yang menetap di London ialah Laskar, iaitu Pelaya Bengali dan Yaman dari abad ke-19. Dalam gelombang imigrasi pengurusan Perang Dunia Kedua, ramai orang Islam berhijrah ke UK dari negara Commonwealth dan bekas tanah jajahan ini. Gelombang awal imigrasi pada tahun 1950 dan 60-an ini diikuti oleh pendatang Cyprus, Select, Bangladesh, dahulunya Pakistan Timur. Ramai juga umat Islam yang datang dari pelbagai negara lain. Walaupun peratusannya jauh lebih kecil berbanding Asia Selatan, di antara mereka dari negara lain, orang Islam dari Malaysia, Nigeria, Ghana dan Kenya mewakili pecahan yang lebih kecil. Hari ini orang Islam London datang dari seluruh negara dan semakin bertambahnya mualaf. Alhamdulillah, masjid pertama di London telah ditubuhkan oleh Muhammad Doli pada tahun 1845 di zaman Camden moden. Pengaduk agama Islam merupakan pengaduk kedua yang teramai dengan peratusannya 12.4 daripada keseluruhan populasi. Sekian daripada saya. Check out. Saya Abdul Hadi bin Hizay akan menceritakan tentang gaya hidup masyarakat di London. Yang pertama adalah kelahiran. Keluasan London adalah sebesar 1,572 km persegi. Saiz London tidak hanya dianggarkan oleh kawasannya, tetapi bilangan orang yang tinggal di dalamnya. Banci London menunjukkan pada tahun 2010 sebanyak 7.825 juta orang tinggal di London. Ketupatan adalah 5,666 penduduk bagi setiap kilometer persegi. Pada tahun 2020, jumlah penduduk London telah meningkat kepada 8.98 juta. Walaupun bilangan penduduk di London ramai, tetapi jumlah penduduk Muslim di London hanyalah seramai 1.012 juta, dilaporkan pada tahun 2011. Jumlah penduduk Muslim tersebut telah meningkat dari 12.4% kepada 21%. Kemudian yang kedua adalah perkahwinan.
Di London, perkawinan boleh merujuk kepada pelbagai agama terutamanya orang Islam dan Kristian yang merupakan antara agama yang sering dilihat di London. Seperti yang kita tahu, orang Kristian semestinya akan melakukan upacara majlis perkahwinan mereka di gereja dan ada juga di dalam majlis perkahwinan tersebut. Akan tetapi, bagi umat Islam yang berada di London, mereka yang ingin berkahwin di London perlulah bernikah di tempat yang sepatutnya, seperti di Pejabat Education Malaysia, United Kingdom, untuk orang Malaysia yang ingin berkahwin di sana. Bagi penduduk Muslim di London yang ingin berkahwin, mereka akan bernikah di masjid yang terdapat di London. Kematian. Di London terdapat pelbagai agama terutamanya agama Islam dan Kristian. Adat pengebumian orang Islam seperti yang kita tahu akan dikuburkan di perkuburan Islam. Bagi agama Kristian pula ditanam di perkuburan Kristian. Setengah agama sahaja yang akan menggunakan konsep membakar mayat menjadi abu sebagai upacara penguburan seperti agama Buddha. Bahasa dan etnik. UK tiada bahasa rasmi secara de jure, tetapi bahasa lisan yang paling meluas sudah tentu bahasa Inggeris, satu bahasa Germanik Barat yang diturunkan dari bahasa Anglo-Saxon dan banyak menyerap kata pinjaman dari bahasa Norse Lama, Norman, Perancis dan Latin. Kesan pengaruh hebat dari Empire British, bahasa Inggeris tersebar ke seluruh dunia, lalu menjadi bahasa perniagaan antarabangsa dan juga bahasa yang kedua paling meluas diajar di seluruh dunia. Di United Kingdom juga dituturkan 4 bahasa Celtic ataupun bahasa Celtic, iaitu Wales, Ireland, Gaelic Scotland dan Cornwall. Etnik-etnik di sana. Terdapat banyak etnik-etnik di United Kingdom. Antaranya adalah White British. White British ataupun dikenali sebagai orang asli kulit putih British merupakan orang yang pada asalnya memang menetap di kawasan British. Selain itu, terdapat juga etnik British Asian. Etnik British Asian berasal daripada moyang-moyang terdahulu. Mereka berpindah daripada negara-negara Asia ke negara British dan ada juga yang menetap di United Kingdom. Contoh-contoh negara tersebut adalah Malaysia, Indonesia, India, Thailand dan sebagainya. Seterusnya adalah Black British. Black British atau juga dikenali sebagai Afro-Caribbean. Mereka merupakan orang kulit gelap yang menetap. Korang mesti nak tahu kan jenis seni yang terdapat di London ni. Okey, hari ni saya ceritakan kepada anda 3 jenis seni yang ada di London. Yang pertama adalah seni tarian. Seni tarian di London, dia orang memanggil nama tarian ini adalah tarian Morris. Tarian Morris ini sebenarnya tarian tradisional Inggeris yang selalunya disertai muzik. Tarian ini selalunya dipraktikkan di dalam perarakan dan selalunya perarakan itu berlaku pada bulan Mei setiap tahun. Antara barang-barang yang digunakan di dalam tarian ini adalah seperti tongkat, sarung tangan dan pedang. Okey, kita teruskan kepada seni yang kedua, iaitu seni bina. Seni bina di London ini adalah antara seni yang tercantik di dunia. Korang mesti tak tahu kan, banyak pelancongan daripada luar yang datang ke London ini semata-mata untuk kagumi hasil seni bina yang berada di tanah London ini. Salah satu tempat yang korang wajib pergi kalau korang ada di London, iaitu Trafalgar Square. Kalau korang tak pergi, memang korang rugi. Sebab apa? Sebab ia salah satu simbol di London. Okey, seni yang ketiga adalah seni karya. Seni karya terbagi kepada 2, seni karya lukisan dan penulisan. Okey, banyak seni-seni karya yang dilahirkan di London ini telah dikumpulkan dan diletakkan di galeri-galeri seni di sekitar London. Okey, di sini ada beberapa tempat galeri seni yang anda harus pergi bila berada di London. Okey, jom tengok.
Hai, saya Muhammad Azadin. Saya nak bagi tahu kat korang beberapa makanan yang korang boleh cuba kalau korang pergi London. London terkenal dengan beberapa jenis dengan tempatannya. Yang pertama, fish and chip. Fish and chip ni makanan tradisional yang popular kat sana. Yang kedua, jelly eel. Jelly eel ni merupakan antara makanan popular juga di London dan merupakan makanan tradisional British sejak abad ke-18. Selain itu, pie. Pie juga merupakan antara makanan sinonim dengan masyarakat British. Yang keempat merupakan benda semua orang tahu, iaitu tea. Tea merupakan antara budaya tidak asing lagi dengan masyarakat dan juga dikenali dengan budaya afternoon tea. Namun, kita sebagai masyarakat Muslim yang melancong sana kena berhati-hati memilih tempat atau restoran untuk menjamu selera kerana terdapat restoran yang menyediakan makanan tidak halal di sana. Okey, tentang pakaian, mereka menggunakan pakaian tradisional British dan mereka gelar kepada pakaian tradisional desa. Pakaian tradisional desa ini hanya digunakan di abad ke-19 dan awal abad ke-20 dan digunakan hanya untuk orang kaya yang tinggal di luar kawasan British ataupun orang yang melancong ke sana. Pakaian tradisional desa merupakan pakaian yang popular dan menjadi pilihan mereka. Pada zaman kini, ramai tukang jahit asal yang menghasilkan kembali karya pakaian tradisional desa ini dan di antara mereka ada yang mendapat waran diraja. Pakaian ini biasanya akan digunakan di negara ini saja. Tak pernah lagi kita nampak pakaian ini dipakaikan di negara Asia seperti Jepun, Korea, Malaysia. Kerana apa? Kerana pakaian ini hanyalah khas untuk di negara British. Hai, saya Syahbi. Jadi korang pernah tak terfikir apa sukan yang berasal daripada London atau aktiviti menarik yang boleh dilakukan di London? Jadi yang pertama, seperti semua orang tahu, sukan bola sepak. Sukan bola sepak berasal daripada United Kingdom, bukan spesifik daripada London. Tapi seperti yang kita tahu, London ni dia terletak dalam United Kingdom. Jadi bola sepak ni dulu dengan sekarang sangat berbeza. Dulu tak ada peraturan, sekarang ada peraturan. Dan terdapat beberapa tim yang terkenal yang berasal daripada London, iaitu Arsenal, Chelsea, West Ham dan Tottenham Hotspur. Yang kedua, kita mempunyai sukan rugby. Sukan rugby ni dia berasal daripada bola sepak. Tapi pada tahun 1823, William Webb Ellis ni dia mewakili sekolah dia dalam pertandingan bola sepak. Tetapi ada satu masa tu secara tiba-tiba dia pegang bola tu dan dia bawa lari. Semenjak daripada tu wujudlah sukan rugby dan sukan rugby telah dimainkan di seluruh dunia, bukan saja di London pada hari ini. Dan antara aktiviti menarik yang kita boleh lakukan di London ialah, first, kita boleh pergi National Park UK. National Park UK ni dia bukan saja terletak di London tapi dia meliputi kawasan negeri-negeri lain sekali di dalam UK. National Park UK ni sangat menarik. Banyak aktiviti yang boleh kita lakukan seperti berkelah, berbasikal, jalan-jalan, tengok alam sekitar dan banyak lagi. Yang kedua, kita mempunyai Tate Modern Exhibition. Tate Modern Exhibition ni dia terletak di South Bank London dan tempat ni memang terbaiklah untuk peminat-peminat seni kat luar sana. Jadi dekat Tate Modern Exhibition ni terdapat karya daripada Warhol, Matisse dan Bourgeois. Dan yang paling menarik sekali, dekat Tate Modern ni ada Tate boat yang boleh bawa kita menyusuri Sungai Thames dekat situ. Okey, sekarang saya nak terangkan beberapa tempat menarik yang korang boleh lawati kalau korang pergi London. Tempat yang pertama, Madame Tussauds London. Di sini kita dapat menyaksikan replika patung lilin manusia yang realistik dan terdiri daripada orang-orang ternama seperti Prince Harry dan ramai lagi. Tempat yang kedua, Tower Bridge. Tower Bridge bukan saja boleh dilihat dari jauh atau sebagai laluan kenderaan, tapi kita juga dibenarkan untuk memasuki Tower Bridge dan memasuki menara di situ untuk menyeberangi jambatan dan menikmati pemandangan London dari sudut yang lain. Tempat yang ketiga,
Tempat yang ketiga ni merupakan British Museum. Sebuah museum yang dibina pada tahun 1753 yang menempatkan sejarah manusia sejak 2 juta tahun dahulu. Pameran terkenal di museum ni seperti batu Rosetta, mumia Mesir, arca Pantheon dan banyak lagi. Tempat yang keempat merupakan Natural History Museum. Natural History Museum ni mempunyai lebih daripada 70 juta spesimen dan sekurang-kurangnya 500,000 spesimen baru dimasukkan setiap tahun. Ini menjadikan museum ni mempunyai koleksi sejarah semulajadi terbesar di dunia. Museum ni ditubuhkan pada tahun 1754 dan dipindahkan ke lokasi yang baru, iaitu sekarang pada tahun 1881. Tempat yang kelima, St. James Park. St. James Park ni adalah taman diraja seluas 50 ekar. Dari taman yang ni kita boleh tengok bangunan ikonik London seperti Istana Buckingham, Opera House dan Whitehall. Jadi antara perbezaan negara UK dengan negara Malaysia ni ialah cuaca diorang. Kenapa cuaca diorang berbeza? Sebab yang pertama, negara UK ni dia terletak kat belah-belah barat bumi ni. Malaysia pula dia terletak atas garisan khatulistiwa kat bumi ni. Garisan khatulistiwa ni ialah garisan yang menunjukkan tengah-tengah bumi. Jadi kiranya Malaysia ni berada di tengah-tengah bumi lah. Lepas tu bila negara UK ni dia terletak di belah barat, negara UK ni ada 4 musim, iaitu musim bunga, musim luruh, musim panas dan juga musim sejuk. Sangat berbeza lah dengan musim kat Malaysia ni. Tapi orang cakap Malaysia ni pun ada 4 musim juga. Musim panas, panas terik, hujan, hujan sampai banjir. Perbezaan kedua yang dapat dilihat ialah perbezaan daripada segi rumah ibadat. Jika di Malaysia, kebanyakan daripada rumah ibadat adalah daripada masjid. Hal ini kerana majoriti daripada rakyat Malaysia adalah beragama Islam. Selepas masjid, barulah kita dapat lihat ada beberapa gereja dan kuil yang digunakan oleh penganut agama Kristian, agama Hindu dan agama Buddha. Jika di United Kingdom pula, kita dapat lihat kebanyakan daripada rumah ibadat mereka adalah gereja. Hal ini kerana majoriti daripada penduduknya menganut agama Kristian dan menggunakannya sebagai rumah ibadat. Sekian itu sahaja perbezaan antara Malaysia dan UK. London mempunyai nilai mata wang yang tersendiri, iaitu pound sterling. Pound sterling merupakan mata wang United Kingdom, wilayah luar negeri British dan wilayah tanggungan mahkota. Pound sterling juga adalah mata wang yang keempat paling diniagakan dalam pasaran pertukaran asing selepas dolar Amerika Syarikat, euro dan yen Jepun. Jika ditukarkan 1 pound sterling kepada ringgit Malaysia, akan menjadi 1 pound sterling bersamaan RM5.63 ringgit Malaysia. Membincangkan tentang pengangkutan yang terdapat di London, anda tidak perlu risau hal ini kerana mereka cover untuk satu UK tau. Bukan setakat UK je, tapi hampa boleh naik pergi sampai ke France ataupun satu Eropah. Mereka punya train ni kiranya link to all lah, and nothing to worry about. Lepas tu kalau nak kata mereka naik train, kita pun ada train. Kalau mereka naik kereta, kita pun naik kereta. Kalau naik bas, mereka pun naik bas. Tapi mereka ada taksi yang unik tu, taksi hitam tu. Yang mana kaki video tu sebut tahu lah, kisah mengenai taksi hitam tu. Tak ada duit pun tak apa, boleh naik, boleh bayar cara lain. Kalau ikut sistem bayaran tiket pula ataupun sistem bayaran tambang, mereka bayar. Kalau macam kita boleh bayar pakai Touch 'n Go kan. Mereka pun ada benda yang sama juga, tapi beza dari segi nama je lah. Macam kita Touch 'n Go, mereka pula TFL Oyster. TFL tu singkatan untuk Transport for London. Untuk jalan raya pun sama, tak perlu risau. Dia orang ada highway, lebih canggih dari kita. Kita pun ada highway. Technically lah kan, Malaysia punya sistem pengangkutan dan juga UK adalah benda yang sama. Hal ini kerana kita ambil undang-undang daripada dia orang.
Jadi sebagai rakyat Malaysia, rugilah kalau kita pergi London sebab kita punya lesen pun permitted kat sana. So nothing to worry about, pergi lenjan je nak lenjan. Itu sajalah daripada saya. Sekian, terima kasih.